Itulah salah satu daripada istilah yang kita biasa gunakan. Kita umat orang Melayu ni orang-orang suka yang tinggi dia punya tolak ansur. Kita tolak-tolak kemudian kita beransur-ansur ke belakang, kan? Jadi kita bertolak ansur ni sepatutnya ialah apabila kita bertolak ansur bila kita tengok hal-hal berkaitan dengan nyawa, kita bertolak ansur lah. Dulu apabila nak membentuk negara ini, British ketika itu dia nak beri kemerdekaan kepada negara kita, dia bagi syarat. Dengan syarat kita menerima kaum-kaum yang dibawa oleh British kemari. Dibawa orang Cina, dibawa orang India. Jadi orang India yang dah duduk di sini, senang lenang di sini, kaya raya di sini, maka British tekan orang Melayu, terutamanya UMNO lah yang diketuai oleh Tunku, supaya menerima accept mereka ini. Jadi kita bertolak ansur atas prinsip kemanusiaan. Jadi orang Melayu ni, prinsip kemanusiaan yang diamalkan oleh orang Melayu ni sebenarnya sangat tinggi. The highest level of humanitarian yang dilaksanakan oleh suatu bangsa adalah kesediaan orang Melayu menerima kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Apa yang dipanggil sebagai jus sulai. Prinsip jus sulai ni, you duduk di sini apa semua, terima sebagai, diiktiraf sebagai warga negara. Prinsip itu bagus, prinsip kemanusiaan itu bagus. Tetapi masalahnya sekarang ni apabila prinsip kemanusiaan yang diamalkan oleh orang Melayu ni tidak dihargai. Tidak dihargai. Apabila tidak dihargai, sepatutnya we got to teach them. Kita kena bagi amaran dan ingat, kita bagi kewarganegaraan pada dia, you should respect bangsa Melayu dan you should respect agama Islam. Sebab itu di dalam perlembagaan kita, perkara 11.4 meletakkan bahawa you boleh amalkan agama you boleh menganuti dan you boleh mengamalkan agama dia, bebas beragama, tetapi nak menyebarkan dia, you jangan sekali-sekali kacau orang Islam. Ini termaktub dalam perkara 11.4. Dan prinsip inilah yang sebenarnya yang dinyatakan oleh Raja-Raja Melayu kepada British. Kalau you boleh datang sini, you boleh buka sekolah, you boleh buka church, but not for Malays. Ini hanya untuk orang-orang orang-orang bukan Islam. Jadi perkara ini sebenarnya sepatutnya diingati oleh orang yang menerima prinsip kemanusiaan oleh orang Islam. Tetapi nampaknya macam tak berlaku. Yang tak berlaku ni kenapa? Kerana yang pertamanya, orang Islam sendiri, orang Melayu sendiri tidak begitu respect kepada prinsip yang meletakkan Islam sebagai agama negara. Sebaliknya, pendekatan politik yang dilaksanakan oleh Tunku pada ketika itu ialah nak meraihkan kaum-kaum lain, maka dikatakan bahawa perkara 3 fasal 1 itu hanya untuk tujuan seremonial. Hanya untuk tujuan rasmi. Maka agama kita pun dilabelkan, agama negara kita ni, agama negara kita dilabelkan sebagai agama rasmi. Ini sebenarnya ungkapan ini sangat mempunyai impak yang sangat besar. Apabila dikatakan Islam sebagai agama rasmi, kita melupakan prinsip yang penting, tak kurang pentingnya, prinsip yang dilafazkan, sumpah yang dilafazkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong, 2 perkara 37 diwajibkan untuk melafazkan sumpah. Sumpah itu adalah sumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Tadi kita sebut sumpah saja kan. Sekarang the content of sumpah. The content of sumpah yang pertama ialah sumpah untuk memelihara kedaulatan undang-undang. Rule of law. Yang kedua, dan lagi kami berikrar memeliharakan pada setiap masa agama Islam. Yang ini tak pernah dijadikan komitmen oleh kerajaan, sama ada daripada kerajaan Tunku dulu sampailah kepada kerajaan ni Tan Sri Mahyudin ini. Tak pernah dijadikan prinsip memelihara agama ini, sumpah ikrar memelihara agama ini sebagai komitmen negara. Jadi maknanya kita hanya fokus kepada kedaulatan undang-undang. Sebab itu perkara prinsip utama asas PN yang ketiga tadi adalah kedaulatan undang-undang. Mana Hifzuddin? Sepatutnya memelihara kedaulatan undang-undang dan Hifzuddin.
Sebab apa? Sumpah negara itu dua perkara. Memelihara kedaulatan undang-undang dan yang keduanya memelihara agama Islam. Ini yang sepatutnya menjadi asas ataupun prinsip asas kepada kerajaan yang baru ini.